Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas di E5A akan membentangkan tajuk alkohol dalam minyak wangi. Okey. Untuk subjek MPU 2305 2 yang diajar oleh pensyarah Ustazah Raihan binti Ahmad. Saya dan ahli kebetulan saya iaitu saya Muhammad Amaluddin bin Nureli, lagi Muhammad Ikhwan bin Abdul Ghani dan juga Ahmad Syamil Daniel bin Ahmad akan membentangkan tajuk berkaitan alkohol dalam minyak wangi. Jadi dalam tajuk ini kami akan mengenalkan tentang pengenalan, hukum, hubungan kait prinsip syariah dan kaedah fiqh, dan yang terakhir kami akan membentangkan kesimpulan. Okey, jadi berikut adalah video yang berkaitan sedikit pengenalan terhadap tajuk ini. Alkohol dalam minyak wangi boleh dibawa solat ke tak? Baik, yang sebenarnya ni alkohol tu rekasang je tu. Maksudnya cara pemrosesannya itu seperti memproses alkohol. Tu cerita asal. Baik. Dalam perbuatan yang jenis bukan jenis minum lah. Kalau jenis produk, dia ada dua jenis. Satu dipanggil etanol, satu metanol. Ataupun eti alkohol atau meti alkohol. Kalau meti alkohol ini dia tidak najis. Kalau etanol yang bubuh dalam sanitizer tu, itu najis. Tetapi bila masuk dalam minyak wangi, kita beli satu minyak wangi, contoh Paris Hilton 280 bayar. Kita tengok belakang dekat ingredient, bahan-bahan. Ditulis itu alkohol 0.8%. Tidak boleh 10%. Pesang mu sembuh lagi. Sikit sangat. Dalam kitab Wahbah Zuhaili mengatakan sedikit itu dimaaf. Faham tak lagi? Kerana sikit. Tapi kalau sanitizer tu lain. Tak, 20%, 25%. Tu nak bunuh kuman. Ni bukan nak bunuh kuman, minyak wangi. Dia masukkan alkohol itu supaya sembuh terus bau. Tak ada alkohol, sembuh tak bau selalu. Dia lambat bau dia. Dia pemecah bau. Dah, itu alkohol. Jadi bila sedikit, dimaaf. Al-qalil kal adam. Sedikit seperti tak ada. Pendapat yang kedua, walaupun sedikit, kita ada pilihan minyak wangi yang tidak ada alkohol. Maka guna yang tak ada alkohol. Itu pendapat yang kedua. Jadi mana-mana kita nak ikut, silakan. Nak ikut pendapat yang kata sedikit itu dimaaf, tak ada masalah. Semayang musuh. Dia lagi semayang barang Ferrari. Hukumnya sah. Atas kawan mengatakan dimaaf. Kenapa? Alkohol yang sabit dalam minyak wangi kandungannya sangat sedikit. Okey? Kalau kita nak ihtiyat, nak cermat, ambil pandangan kedua. Kita ada pilihan banyak lagi yang suci, maka kita pakai yang suci untuk sembahyang. Yang alkohol tadi pergi ke jalan dan sebagainya. Soalan seterusnya. Okey, seterusnya berdasarkan video itu, kita dapat tahu bahawa alkohol merupakan suatu sebatian organik yang mengandungi kumpulan berfungsi hidroksi. Istilah arak atau khamar dan alkohol sebenarnya memberi pengertian yang berbeza dan maksud keduanya. Alkohol yang diharamkan adalah etanol yang menjadi salah satu bahan dalam arak. Terdapat perbincangan yang luas di antara para fuqaha tentang penggunaan alkohol dalam pelbagai cabang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya bidang sains dan teknologi. Kajian kepustakaan melalui pembacaan jurnal, tafsir Al-Quran dan sebab diturunkan ayat tersebut telah dijalankan bagi mengetahui tentang maksud sebenar alkohol dan penghasilannya. Sejarah dan hikmah pengharaman alkohol ataupun arak dalam syariat Islam, kesan pengambilan alkohol terhadap tubuh manusia dan kegunaan serta isu-isu berkaitan dengan penggunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Pengharaman alkohol dalam syariat Islam adalah secara berperingkat dan ia mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Antaranya bagi menunjukkan kepada manusia bahawa alkohol juga boleh dimanfaatkan dalam kehidupan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya iaitu
mengambil hukum daripada sumber Jakim, minyak wangi barqah adalah harus digunakan dalam solat. Hal ini kerana alkohol yang terkandung dalam wangian bukan daripada sumber yang najis. Okay. Alkohol merupakan satu cair yang dijadikan sebagai campuran bahan dalam minyak wangi dan minuman keras ataupun ubat-ubatan. Alkohol adalah tidak najis dan boleh digunakan di dalam solat jika kandungan alkohol tersebut adalah kadar yang sedikit dan tidak boleh dipisahkan dengan bahan asli. Alkohol yang diproses bagi menghasilkan arak adalah najis dan haram. Seterusnya, yang sumber yang kedua dalam hukum adalah daripada sumber Jaiz, iaitu dia berkata sah, tetapi perlu dipastikan dahulu minyak wangi itu tidak dibuat pada najis atau benda yang haram. Okay, seterusnya. Okay. Dalam prinsip syariah ni kita ada 5, iaitu Rabaniyah, iaitu ketuhanan, Wasatiyah, iaitu kesederhanaan, Tawazun, iaitu keseimbangan, Mizan, kesetaraan, dan tetap dan anjal, mutlak dan mutlak. Dan dalam tajuk yang kami dalam prinsip syariah ni kami gunakan tetap dan anjal, iaitu ataupun dalam maksudnya tu mutlak dan mutlak. Tetap dan anjal menurut syariat terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap dan semua zaman dalam umat dan umat. Tiada berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman arak. Namun begitu pengharaman boleh dikecualikan digugurkan seandainya keperluan syari untuk menggunakannya. Contohnya, arak terpaksa digunakan tujuan perubatan. Pelonggaran ini boleh berlaku apabila seandainya tiada pilihan lain bagi mengubati penyakit yang berbahaya. Contohnya macam seperti kes yang kes yang tajuk sekarang ni, minyak wangi dia bolehkan dia tak ada campuran bahan najis dan sebagainya lah kan. Okay. Kemutlaan dalam hukum diperlukan bagi memelihara kesucian prinsip syariat dan keadilan wajar dilakukan bagi meraihkan sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. Okay, Seterusnya, kita masuk kepada kaedah fiqh. Terdapat 5 kaedah fiqh, iaitu yang pertama, setiap perkara bergantung dengan niat. Yang kedua, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Ketiga, kesulitan mengundang kemudahan. Yang keempat, kemudaratan dihapuskan. Dan yang terakhir, iaitu adat kebiasaan dijadikan sumber hukum. Jadi berdasarkan kelima-lima kaedah fiqh yang kami merasakan sesuai untuk tajuk ini, iaitu keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Iaitu maksud kenyataan ini adalah perkara yang telah diyakini berlaku apabila timbulnya keraguan yang meragui keyakinan itu tidak akan dikira. Dengan kata lain, perkara asal dan yakin tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh sebarang syak ataupun keraguan. Kiranya seseorang itu yakin satu perkara dan tetap hukumnya, kemudian berlaku syak atau keraguan terhadap keyakinan tersebut, maka keyakinan asal masih kekal dan tidak perlu beramal atau berpegang dengan perasaan syak yang wujud dalam diri. Kaedah ini terbit antaranya daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila seorang kamu ragu-ragu ketika sembahyangnya, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukannya, 3 atau 4, hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan dan berpegang dengan apa yang meyakinkan. Jawab Muslim. Okay. Terusnya. Dari kaedah kedua, dan kami mengambil pandangan jumhur bahawa
ulama Al-Syafi'iyah memandang bahawa alkohol adalah najis kerana ia termasuk dalam jenis cara memabukkan. Disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, pertama, arak dan semua cair yang memabukkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujian berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang amanah adalah semuanya kotor, kecil dari perbuatan syaitan. Oleh itu, dalam kami menjauhinya dari surah Al-Maidah ayat 9. Yang kedua, maksud kotor dalam ayat di atas ialah najis. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamru wa kullun muskirin haram. Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Dan riwayat Muslim. Ini juga adalah pendapat utama dalam mazhab Maliki dan al-ma'su'ah al-fiqhiyah al-quwatiyah. Seterusnya, daripada pandangan minoriti, mereka berpendapat arak itu haram minumnya, tetapi sifatnya tidak najis. Mereka berdalilkan dengan perbuatan para sahabat, antaranya Abu Talha yang menumpahkan dan memecahkan tempayan-tempayan arak. Setelah arak diistilahkan haram di dalam Islam, sehingga mengalir arak itu di jalan-jalan di Madinah. Rujuk Sahih Al-Bukhari nombor 2464. Jika arak najis, nescayanya para sahabat tidak melakukan perkara itu, kerana terdapat larangan untuk membuang kata najis dan kencing di jalanan. Mereka menjawab istidlal ke najias arak pada ayat 90 surah Al-Madah dengan maksudnya adalah najis hukmiyah atau maknawi, bukannya pada zat atau ainnya. Dalam erti kata lain, batang-batang panah yang digunakan untuk menekan nasib, tanah pada bahala dan alat-alat judi itu bukan najis pada ainnya. Najis maknawi juga ada di dalam ayat Al-Quran. Pandangan minoriti, innama musyrikun dan najasun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Surah At-Taubah ayat 28. Najis di sini berarti najis pada kepercayaan, bukan pada badan. Justru, pendalilan najis berdasarkan lafaz rijs pada ayat ini tidak bersifat ataupun maksudnya putus. Ini adalah pendapat Rabi'ah Syekh kepada Imam Malik Al-Laith bin Sa'ad Al-Muzani, sahabat anak murid kepada Imam Al-Syafi'i, dan golongan ulama mutaakhirin seperti Al-Syafani dalam Nail Al-Awta' dan Syekh Muhammad Syekh Biddah dan Syekh Atiyah Saf. Rujuk fatwa Saf Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Okey, berdasarkan apa yang telah dibentangkan, kesimpulannya daripada yang dapat saya berikan iaitu, setiap minuman arak mengandungi alkohol. Tapi bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis, tetapi alkoholnya dibuat bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis tetapi haram diminum. Seterusnya kesimpulan daripada Ikhwan dan juga Ahmad Syamil. Kesimpulan yang kedua, mana-mana alkohol yang terhasil tidak melalui proses pembuatan arak diharuskan penggunaannya. Selain itu, penggunaan alkohol dan kosmetik yang juga tidak memabukkan sama sekali kerana arak yang diharamkan adalah arak yang menyebabkan mabuk dan tidak ingatan atau akal. Secara mudah, kosmetik dan minyak wangi yang
alkohol dalam pakaian najis dan harus digunakan untuk umat Islam asalkan tidak mempunyai unsur-unsur perbuatan haram. Okey, kesimpulan yang terakhir daripada saya iaitu kesimpulannya menggunakan minyak wangi beralkohol adalah dikira suci dan tidak menjejaskan solat seseorang. Oleh itu, jelaslah menggunakan minyak wangi yang mengandungi alkohol dan yang bersumber daripada arak adalah haram kerana ia adalah najis yang tidak sah dibawa ke solat. Manakala minyak wangi yang mengandungi alkohol dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia adalah diharuskan kerana ia bukan najis dan sah dibawa ke solat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.